Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillah. Wabihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hargai bukan pengacara majlis yang berusaha, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syukri bin Abdul Ghani selaku Ketua Penolong Pertahanan Jawi Putrajaya, yang saya hormati iaitu Puan Sri Arifat Binti Harun, pengurusi wanita Perkim Cawangan Adidah Putrajaya, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Fadil Cidin selaku pengurusi Surau Al-Manar Masjid 14 Putrajaya, sahabat-sahabat saya daripada pejabat daripada Masjid Tuan Nizam Zainal Abidin Putrajaya, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, datuk-datuk, datin-datin, para hadirin sekalian khalayak hadirin dan hadirat Yufur Rahman rahimahullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat menyertai dan mengikuti serta menghadiri Majlis Mahabbah Muslimat Putrajaya yang jurung-jurung kali diadakan. Sebelum diadakan yang ke sini kedua diadakan. Pertama di Surau An-Najah, yang kedua sudah Al-Manar, yang ketiga di Masjid Tengku Rizal. Cukup dulu je. Mudah-mudahan santai-santai perbincangan ilmu kita pada pagi ini, tuan-tuan, akan membuahkan suatu keberhasilan dalam diri kita, dalam mencorak rupa keluarga kita sendiri pada hari ini, dengan persekitaran mencabar yang sangat luar biasa, menakutkan, mengerikan, membimbangkan, membesarkan, dan kadang-kadang ianya menggugah soal kita, peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Realiti hari ini, tuan-tuan, sangat-sangat mencabar. Namun kita tahu bahawa manusia ini, pengorangan dan kemanusiaan itu datang daripada pertarbiahan, pendidikan, dan dia punya dapurnya, tuan-tuan, ialah keluarga. Jadi keluarga ini sudah tentulah, tuan-tuan, nantinya akan membina keluarga yang seterusnya. Pentingnya kekeluargaan pada masa ini, kerana itulah, tuan-tuan, suatu kefitrahan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada kita dalam hidup kita ni, dalam menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya tentang satu ilmu fiqh, kitab munakahat ataupun ahwal syakhsiyah ataupun pengurusan keluarga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara santai ini, tuan-tuan, ialah dalam kita melihat kekeluargaan kita ini, yang pertama sekali kita kena sedar bahawa keluarga ini suatu urusan ibadah. Itu penting, tuan-tuan. Sebab tu kalau saya diberi amanah oleh Al-Fadhil Ustaz Syukri untuk menikahkan pasangan, tuan-tuan, saya akan memberi penekanan perkara ini kepada pasangan pengantin saat-saat dia nak memulakan minit pertama dan minit awal dia nak memulakan berkeluarga itu, mengingatkan mereka, mengingatkan pasangan pengantin ini ataupun suami isteri ini tentang bahawa berkeluarga itu, berkahwin itu, tuan-tuan, adalah urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu nanti, tuan-tuan, akan ada bicaranya bahawa orang perempuan ini medan jihadnya adalah dalam rumah tangga tu. Sebab itulah pahala-pahala yang dilakukan oleh para isteri ini, biasanya ulama akan mengumpamakan dan membandingkan pahalanya jihad fisabilillah, umrah, sedekah dan sebagainya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengungkapkan dalam Al-Quran itu merujuk bahawa keluarga ini adalah salah satu daripada tanda kebesaran dan keagungan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah
Sesungguhnya daripada sebagian tanda-tanda kebesaran Allah kepada manusia ini, bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap diri kamu itu, wahai lelaki, pasangan masing-masing. Tuan-tuan, litaskunu ilaiha, supaya kamu boleh tinggal tenang dan bahagia berkeluarga, sakinah, tuan-tuan, bersama dengan isteri kamu dan keluarga kamu. Kemudian tu Allah nyatakan lagi, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah telah menjadikan di antara kamu, isteri dan kamu itu sebagai suami, kasih dan cinta. Mawaddah wa rahmah, cinta dan kasih sayang. Tuan-tuan dan menghormati Allah. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita katakan soal berkahwin ataupun berkeluarga, matlamat utamanya tuan-tuan ialah untuk tuan-tuan menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan perasaan cinta dan kasih sayang dalam berkeluarga ini. Dan namun cinta dan kasih sayang itu tuan-tuan memang betul anugerah dan pemberian Allah, tetapi ianya diusahakan. Mesti ada amalan dan ikhtiarnya. Maka amalan dan ikhtiar itulah menerusi ataupun tuan-tuan melalui tanggungjawab yang ditunaikan. Sebab itulah alam masalah ayat tersebut. Sebab itulah bila disebutkan soal tanggungjawab, bila menanggungnya, tuan-tuan, ianya perlu berjawab. Kadang-kadang jawapannya itu perlu dilaksanakan di dunia ini, tapi tuan-tuan, daripada persoalannya adalah jawapan yang nak diberikan semasa di hari akhirat, ataupun seawalnya di alam kubur. Tuan-tuan dan puan nanti jawab. Maka daripada itu tuan-tuan, keluarga itu mestilah ianya mempunyai suatu stamina yang konsisten dalam melaksanakan tanggungjawab itu tadi. Suami, isteri, anak-anak, tuan-tuan ya, sebagai datuk, sebagai nenek, masing-masing mempunyai tanggungjawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Maknanya setiap kita ni ada perkara-perkara yang tanggungjawab yang perlu dipikul dan dilaksanakan, dan semuanya itu akan dipersoalkan dan akan dipertanggungjawabkan. Jadi tuan-tuan, bahawa dalam konsep keluarga ini tuan-tuan ada kaitannya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi mensunnahkan kita ini berkeluarga. Sebab tu Nabi kata, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak nak ataupun siapa yang benci dengan menolak dan juga menyanggah tentang sunnah Nabi berkeluarga, maka dia bukan daripada itu. Sebab tu tuan-tuan, ada satu ketika beberapa golongan sahabat pergi bertandang ke rumah Nabi, bertanya kepada keluarga Nabi bagaimanakah ibadah Nabi SAW. Apabila isteri Nabi mengkhabarkan kepada mereka, maka mereka pun membuat satu pendirian untuk diri mereka. Ada yang kata, kalau macam itulah ibadah Nabi, aku pula akan berpuasa dan takkan berbuka-buka. Seorang lagi kata, aku pula kalau macam tu nak berqiyamul-lail tak tidur-tidur. Ya, seorang ni kata, aku ni akan beribadah tak nak kahwin-kahwin. Maka Nabi SAW bila dengar macam tu, Nabi tanya, kamukah yang kata bagian-bagian begitu tadi? Ketahuilah bahawa akulah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sungguh pun begitu, aku berpuasa, aku berbuka, aku berqiyam, aku tidur, aku beribadah, aku berkeluarga. Maknanya tuan-tuan, kita tak boleh lari daripada kefitrahan yang Allah telah sistemkan dalam diri kita ini untuk berkeluarga. Apatah lagi Allah telah meletakkan suatu kefitrahan dalam diri kita ini, ingin menyayangi dan ingin disayangi, ingin dicintai dan ingin mencintai. Kalau tak ada tu tuan-tuan, maknanya menung aja. Kalau kita tengok orang tu menung, jauh pandangan dia, ada masalah dia kan, mawaddah warahmah. Kan, kalau pergi ke masjid tengok orang lelaki jauh duduknya, menyandar duduknya, macam dah tak terdaya sangat rupanya, maknanya lemah sangat. Maknanya ada soal cabaran mawaddah warahmah. Tapi kalau yang subur mawaddah warahmahnya, macam pengusi surah Al-Masad, agak duduk.
kan? Macam nak mengambu je nampak dia, kan? Macam kita fikir jauhi Putrajaya, tercuri, pak, tuan, satu je tuan. Dia punya masa je, tuan, betul Allah. Tenang, ceria je tuan. Orang yang ceria ni tuan, bertitik tolak antaranya lah keluarga. Kalau seorang itu rasa yang dia tu dicintai sungguh-sungguh oleh suaminya, dan suaminya pula pergi mahabbah muslimah, nanti kita akan pergi ke alam lain, maka abang bagikan apa yang kamu nak. Kita nak ke mana bang? Kita pergi ke alam lain. Di mana? Alam anda. Itu dah Allah. Sebab tu tuan-tuan, bila Nabi kata, bila seorang lelaki itu tuan-tuan dibebani dengan cabaran hidupnya di luar, bila dia balik sampai ke rumah, dia tengok muka isteri dia tuan-tuan, hilang bebanan itu, tinggal gugur bagaikan daun kering daripada rantingnya. Lupa dia tuan-tuan, dia tengok anak mak mertuanya itu mengembirakan tuan-tuan. Itulah tanda-tanda isteri yang soleh. Tuan-tuan, jadi hari ini sebenarnya mahabbah, kasih sayang wanita ni, bagaimanakah satu segi bahawa suami itu perlu melaksanakan tanggungjawabnya, walaupun dia dah berusia emas, perak, tembaga dan semasa, tak kira apa usia dia tuan-tuan. Begitu jugalah dengan isteri tuan-tuan, bahawa tanggungjawab itu tak pernah luntur oleh kerana usia perkahwinan ataupun usia kita. Dan kadang ada satu ceramah, saya pernah dengar ceramah, satu penceramah dekat TikTok, dia kata isteri ni perlu berhias-hias dengan suaminya walaupun usianya telah menjangkaui remaja 60 tahun ke atas. Dia tetap anggun, cantik, betul-betul Allah, wangi, harum, menawan, walaupun raka bentuk dan saiznya tak seperti dahulu lagi. Kerana kalaulah si suami kata awak ni tak seperti dulu lagi, maknanya suami pun sama juga. Macam Prof kita ni dulu tak macam ni, handsome, bukan kan? Kalau macam ni tak sesuai tu. Maka bila seorang suami kata kepada isteri ni, awak ni tak seperti dulu, kalau awak dulu, dia pun sama juga. Masa saya bertugas di Kuala Pinang, saya baru balik daripada Mesir, ditugaskan Kuala Pinang pada 1997. Pertama sekali bertugas ditunjukkan di daerah Kuala Pinang, sebab pada ketika itu almarhum Tuanku Jaafar nakkan pegawai agama Islam daerah Kuala Pinang itu keluaran daripada Timur Tengah. Takdir Allah, saya seorang yang dilantik oleh SUK di 9 lepasan Timur Tengah. Itulah. Jadi bila tuan-tuan dekat Kuala Pinang ni, dia tuan-tuan ada beberapa orang penghulu. Ada 9 orang penghulu. Ingat saya tuan-tuan kan, 6 orang ni tuan-tuan kan, selalu datang pejabat saya. Datangnya Babadi, pergi minum. Antara berbual itulah melampaukan berapa ibu tunggal. Pada saya dengar dia lah, sebab saya nak pergi musyawarah JKK itu tak terpergi. Jadi saya dengar cerita penghulu lah, sebab penghulu yang biasanya akan menguruskan musyawarah JKK itu apakah aduan-aduan yang berkaitan dengan yang perlu pejabat agama Islam daerah laksanakan, menunaikan kemahuan dan keperluan masyarakat. Jadi antara yang saya ingat Ustaz, kita ni kalau kita katakan isteri kita ni tak seperti dulu lagi, yang sebenar menyebabkan kita jadi, yang menyebabkan isteri kita jadi macam tu ialah kita ni, suami ni. Jadi sedar-sedarlah katanya. Tuan-tuan katanya. Sampai hari ni saya ingat kata-kata tu tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan, apa saja perkara yang berkaitan dengan soal pelaksanaan amalan bertitik tolak daripada hati kita ni tadi, mesti bermatlamatkan lillahi ta'ala dan ikhlas itu. Keikhlasan ini tuan-tuan yang menjadikan daya tahan yang sangat hebat dalam mempertahankan kerukunan rumah tangga. Apabila tuan-tuan seorang suami nampak isterinya itu bahawa isterinya ini adalah anugerah dan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya anugerah dan pemberian kerajaan Malaysia Madani, maka tuan-tuan dia akan beramanah dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, walaupun disebut beberapa larangan sehingga kan jauhi Putrajaya meletakkan
ataupun pihak berkuasa agama dalam meletakkan taklik selepas akad nikah pasangan pengantin itu, ada taklik yang dibaca. Walaupun sedemikian rupa ada 4 perkara yang disebut dalam taklik tersebut, maka semuanya itu tuan-tuan untuk memperkukuhkan lagi tanggungjawab dan kesiapsiagaan pasangan suami isteri ini tadi dalam melaksanakan tanggungjawabnya berumah tangga ini tadi, bagi menjadikan rumah tangganya apa yang disebut sebagai baiti jannah. Maknanya orang lain tidak boleh menyebabkan kita bahagia, tetapi kitalah yang akan membahagiakan keluarga kita. Pilihan kita tuan-tuan. Jadi sudah tentulah kerjasama, saling menyedari dan mengisahkan tanggungjawab itu, sehinggalah berakhirnya hayat terasa perlu dikekalkan prestasinya bagi menjaga dan menyuburkan kerukunan rumah tangga, kerana kerukunan rumah tangga inilah nantinya akan mempengaruhi ibadah-ibadah yang lain. Betul tuan-tuan? Kalau hati ini remuk gendam kerana masalah rumah tangga, macam mana nak sembahyang itu jadi khusyuk? Kita sembahyang bukannya para sahabat sembahyang. Tuan-tuan, para sahabat sembahyang tuan-tuan, masa sembahyang tu tertanamnya panah. Nak ditarik keluar tak mampu, bius tak ada. Dia kata, tunggu aku sembahyang. Aku sembahyang nanti, kamu cabutlah panah. Masa sembahyang kita tuan-tuan bukan panah, nyamuk je boleh lu. Dah pandang nyamuk, ya Allah, janganlah lagi, janganlah lagi. Tak ada sembahyang. Tak ada sembahyang ni maknanya tuan-tuan kita dah terkeluar daripada khusyuk sembahyang. Sebab itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, keluarganya meriwayatkan bahawa kalau Sayyidina Umar ada di rumah itu tuan-tuan, sedap, tenteram, itu juga. Tapi bila Sayyidina Umar sembahyang, khusyuk di Sayyidina Umar ni menjadikan keluarga ini bising. Sebab Sayyidina Umar ni bila dia sembahyang, dia tak tahu apakah kebisingan yang berlaku. Khusyuk dekat tu. Tuan-tuan kan? Sahabat bila sembahyang khusyuk ni tuan-tuan, burung boleh bertendek atas bahu atas kepala dia disebabkan kekhusyukan itu. Dan kita pula kekhusyukan kita mendengar kuliah sampai tak dengar langsung, gelap segelap-gelap tu, khusyuk tu. Kita kata apa? Ataupun zaman sekarang dia tak gelap, main handphone. Handphone. Terutamanya orang perempuan, bila dia ceramah main handphone. Macam lelaki tak? Kat mana? Tak ada. Ambil nota ada. Tak ada lebihnya tu orang lelaki. Tapi yang ada dia pula. Kita kan? Ni ada. Yang lain tu tak ada. Sama-sama bagi ya tak? Kita nanti Allah. Jangan marah kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan, dia saling kait mengait tuan-tuan. Maknanya bila kita mengenal Allah dan kita mengenal nikmat dan anugerah Allah, itu yang membawa kepada sifat, 2 sifat utama dalam diri kita dalam berkeluarga ni, iaitu bersyukur dan sabar. Sebab pasangan kita ni Allah kata dengan sebahagian daripada isteri-isteri kamu, anak-anak kamu itu adalah musuh kepada kamu, fahdharuhum, kata Allah. Maka hendaklah kamu berhati-hati dan bersiap siaga dengan kerenah-kerenah dan cabaran tersebut. Kerana manusia ni tuan-tuan, pagi lain, petang lain. Kadang-kadang pagi okey, hilang dia mengorderkan barang yang dia nak pada Shopee. Tiba-tiba tuan-tuan Shopee tak sampai, berubah mukanya pada waktu petang. Kan? Sampai dia terlupa nak menyediakan minuman petang suaminya kerana Shopee tak sampai pada petang. Betul-betul. Kadang-kadang ada hajat-hajat yang tidak kesampaian, ataupun ada hajat-hajat yang berlaku penangguhan, maka dia berduka dengan keadaan itu. Dia tak nampak hikmah di sebalik kejadian yang Allah nak duga diri dia, maka dia akan berlakulah keadaan-keadaan tuan-tuan pengurangan semangat untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang isteri. Tuan-tuan, contohnya tuan-tuan ialah bila suami ini dia stres di luar tuan-tuan, balik kadang-kadang dia diam, sedangkan isterinya mengharapkan suami ini bercakap-cakap. Dia punya respon tu tak nak cakap, abang nak makan ke? Bang nak makan ke tak? Nak makan ke tak? Orang tanya betul-betul ni, nak makan ke tidak? Kalau tidak, cakap tidak.
Kalau dapat macam tu, terus dia dah kira dia punya bateri tu tinggal dengan, kalau handphone tu dah mega dah tu, tinggal 15% tu. Kan? Itu yang akan terjadi kepada anak-anak. Bila anak-anak happy dekat sekolah tu, dia mewarna, dapat markah 85, selalu 43. Kali itu 85, luar biasa. Balik itu bawa gambar, jumpa mama. Ma, adik makan. Ni nanti nak benar nanti. Aduh ya. Mama baunya tak bau dah buka telekungnya. Adik dia punya nantilah. Okey. Anak kita. Kan? Akhirnya anak kita tadi meluahkan perasaan dia dekat teddy bear dia. Kan? Semua tak sayang aku kan? Dia cakap tu. Tuan-tuan, ini berdasarkan drama yang saya tengok orang macam tu lah. Tuan-tuan dia kan? Kan? Apatah lagi kalau sekiranya rumah tangga itu sebagai tempat untuk menyegarkan rasa semangat untuk melawan cabaran hidup. Itu sebabnya tuan-tuan, ada satu ketika Rasulullah SAW beritahu kepada Fatimah Al-Zahra radhiyallahu anha, wahai Fatimah, anak dia, putri kesayanganku, nanti kat syurga ada satu orang perempuan yang dulu masuk syurga daripada kau. Kan? Sentak dia, tapi tak adalah koyak, sentak dia lah. Kan? Siapa dia tu? Orang ni agak sekian. Fatimah ni nak tahu apa lebihnya orang ni, perempuan. Dia pun pergilah. Rupa orang tu nak minta masuk. Maka perempuan tu cakap, minta maaf lah Fatimah, saya tahu kamu ni anak Rasulullah, saya suka kamu masuk, tapi saya belum mendapat izin dari suami untuk memasukkan orang tertentu dalam rumah. Balik dari dulu, besok datang balik setelah saya mendapat izin daripada suami. Ada tak kita macam tu? Puan, saya tanya ni, ada tak? Bila saya tanya dah rumah pula, ada belum berapa? Ada tak kan? Terutamanya bangla yang bawa kapet tu, datang kan? Contohnya Keputerjayaan ni tak adalah, ni ceritakan negara lain ni. Bukan ni. Ada kadang-kadang tuan-tuan, mak ayah kita, isteri, tuan-tuan kan, adanya mak mentua dan ayah mentua kepada suami kita sendiri datang. Tuan-tuan, walaupun mak mentua ayah datang ni, tuan, ayah mak kita datang, kan, perlunya memaklumkan kepada suami kalau suami itu belum dimaklumkan. Katakanlah mak dan ayah kita meninggal, bagi tahu tu. Tuan-tuan, saya pernah mengendalikan satu kes yang saya, Ustaz Syukri, memang saya sokong bercerai. Masa itu saya bertukar dekat Kuala Pilah. Suami dia kerja pilot, saya tengok gaji dia, Masya Allah, benda. Ya. Memang hebat lah gaji dia. Adanya gaji dia tu, saya perlu kerja sebanyak 10 bulan ke 11 bulan baru dapat gaji dia. Gaji dia. Kan? Dia memang pilot kanan betul-betul. Kan? Jadi dia minta cerai. Jadi tuan, katakan dah cerai pun belum? Belum kita. Kalau belum cerai, bolehlah sesi kaunseling. Lama ke sesi kaunseling tu? Sebab saya dah tak nak dah, saya dah keputusan dah, Ustaz. Saya nak mau minta pasrah dan cerai, kata. Yelah, nanti kalau puan nak minta pasrah dan cerai, puan akan tanya juga prosedur macam mana kan? Dengarlah dulu penjelasan. Sekarang dia gelar, panggil mak mentua dengan bapak mentua yang pergi lagi. Kan, saya pun betul ke puan? Kan? Bila saya betul ke puan, dia menjawabnya dengan menangis. Bila menangis ni pula, satu masa pula apa nama yang menangis tu. Kan, jadi saya perlahan-lahan untuk menghentikan dia menangis tu, sampailah tisu dulu kat dia. Dia pun ambil, tak ambil, kemudian ambil. Banyak pula tu. Mungkin. Kan disapu sampai tu kan, lepas tu dibuang ke sesuatu saya kita. Lepas tu terkegian, saya pun ambil dalam botol sampah belakang saya, dulu kat dia. Dia buang. Itu. Saya datang mesti pun. Bila dia cakap mak ayah saya macam tu, kalau dia cakap saya berhenti, saya boleh sabar. Tapi bila dia cakap mak tu, apa yang ada nilai dan bawah saya dan mak bapak saya, terus juga saya tak payah dapat nak konseling. Tengok dia puan cakap. Tuan-tuan kan, walau bagaimanapun saya menyokong dia untuk hari ini
Tapi saya perlulah tanya apa di pihak yang kedua. Sebab saya tak boleh nak katakan siapa yang salah, siapa yang betul kalau saya hanya dengar sebelah pihak. Kan? Tapi bila panggil tuan memang takut tak. Jadi saya pun ambil orang terbalik hantar dekat Mahkamah Syariah untuk dia buat urusan tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semua tuan-tuan, kalau kita tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, kita fikir nak mati itu. Kan? Berapa ramai isteri ataupun ada juga isteri-isteri bila berlaku melihat perangai suami ini, dia fikir nak lari daripada rumah. Pernah tak fikir benda tu? Tapi maknanya suami perempuan tu memanglah suami yang macam Prof ni, baik. Dan Ustaz Syukri baik. Baik memang baik. Ini luar biasa tu. Nanti dengarlah sekarang balas daripada Prof nanti apa dia nak ulaskan tentang perkara tu. Tuan-tuan kan? Ya tuan-tuan, ada tuan-tuan kadang-kadang suami isteri bergaduh, isteri tu tuan-tuan sanggup sampai hati kecewa dia tu, dia buka amali dia, bentangkan apa ni beg, isi pakaian nak lari. Bila melangkah, aku nak ke mana? Masuk balik. Kan? Tuan-tuan, kerana dia dengan kecewa dia tu. Sebab tu tuan-tuan, manusia ni tuan-tuan, dia kena faham sifat lelaki dan sifat perempuan tu dalam rumah tangga ni. Kadang-kadang tuan-tuan, seorang perempuan tu dia berkeras, tetapi sebenarnya dia minta dipujuk. Keras. Tak ada masalah. Walaupun tuan-tuan berlaku perselisihan, walaupun memang betul isteri dilarang untuk tidur membelakangkan suami, tapi kalau dah siang tadi berlaku sesuatu perkara menyebabkan isteri itu maknanya mengajuk, marah, tuan-tuan, maka suami lah kena mengenal diri lah punca dan sebab. Tapi kalau dua berkeras, seorang pandang dinding sana, seorang pandang dinding sini, tengah-tengah bantal peluk, besar-besar bantal peluk, lepas tu ambil pula teddy bear yang besar, mascot ke apa tak tengah-tengah tu, maka tuan-tuan tak selesai-selesai. Itu sebabnya Nabi kata perempuan ni keras ibarat tulang yang bengkok. Kalau dia mengajuk tu dia biarkan bengkok dia. Tapi kalau dia pujuk, sudah-sudahlah tu saya, betul lah bang salah, bang minta maaf. Mula dia bersebut, maaf juga. Apa yang abang, yang saya nak tu abang beli tak? Masih dituntut tu dalam keadaan kritikal tu, dituntut juga. Sebab bila dia berkecimpung dengan Anidah ni, semua orang pakai handbag macam tu. Tidak, itu macam tu. Kan? Sebab bag berkuning. Itu tak payah minta dengan suami, minta dengan puan sendiri je dapat. Puan sendiri pun dia, berapa kau nak? Kalau bag kuning dia nak. Minta ke orang. Kan saya dah, dia dah dua dah. Dibagi di puan kasih itu. Minta masa dekat Syahuri dulu. Dia dapat dua. Dan dia orang, saya minta dia dah dapat. Sebab tuan-tuan, dia bila bersama dengan kumpulan-kumpulan wanita tu, kawan-kawan tanya, kau ni bila tukar kita ni sama tau. Orang perempuan ni tuan-tuan dia boleh sama tu. Kalau lelaki, kalau datang, saya jadi kalau datang lah, baju saya sama macam baju saya sendiri, saya rasa bersalah nak masuk. Betul. Tapi bagi orang perempuan, dia suka tu. Suka kan. Sebab tu tuan-tuan, ada satu kumpulan pengajian wanita dekat Beranang kampung saya. Dia jemput saya bagi kuliah untuk muslimat. Dia kata, Ustaz, kalau nak ceramah ni kena tetapkanlah berapa tadi. Sebab kita orang nak tempah baju sampai begitu sekali. Dia nak tudung sama dia. Dia macam tu nak lidah dia sama dia. Dia tengok kepada burusi dia. Kalau burusi di sini, semua burusi dia situ. Orang perempuan dia cantik tu kan, mudah. Tapi dalam pada tu berumpat-umpat juga. Kita tak boleh lagi tu. Kita kan, itu maknanya memang dah cantik. Yalah, setiap orang tu ada kadar dan ada sepadan yang ditahan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak katakan tuan-tuan bahawa amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala beri dan berkeluarga ini, pertamanya tadi adalah untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, orang yang dalam Nabi suruh
lelaki-lelaki, pemuda-pemuda ni, siapa yang mampu berkahwin? Kerana di sebalik rahmat berkahwin ini tadi tuan akan merancangkan proses ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana manusia ni tuan, dia perlu seseorang yang dia perlu bercakap, meluahkan apa yang terkandung bebanan perasaan dan hati dia. Tuan dia. Itu sebabnya kadang-kadang tuan, apabila isteri itu dia tak dapat kepuasan bercakap dengan suami dia, tu yang dia bercakap dengan wali itu sambil menggoreng ni. Itulah aku dah cakap kan. Dia cakap dengan ni. Tuan berhati Allah. Sebab tu kaum ibu suka macam tu. Bila dia marah anak dia sambil lipat kain. Kan mama dah cakap, kita kena belajar sesungguh. Anak dia dah naik atas dah. Cakap. Sambil mengapai kain tu, cakap masa ni dia. Betul kan? Abang nak ke mana tu? Dia boleh ingat tu senarai-senarai barang boleh semua beli suami dia. Kalau abang beli siap sepit, beli orang tepung tu banyak kan, beli tepung-tepung yang minggu lepas abang beli tu tak guna. Tepung puluh, tepung beras kata dia. Pak, ingat itu tuan. Boleh itu. Begitu. Suami ni tak. Kalau tepung je lah. Kalau nama tepung dia tak baca tu, beras ke, pulut ke, jagung, gandum ke, tak ada. Asal nama tepung, gam. Sampai di rumah, bukan tepung ni. Jadi cakap tepung kan, okey lah tu bagi suami. Tentang ni. Itu betul kan. Terus ni dalam surat, bagi isteri pula tuan-tuan, dia banyak yang pertimbangkan. Semuanya in case, tak ada yang on case. Dah lah, sebab in case. Itu yang banyak tu. Kan boleh ni kan, nanti korang tu dipak-dipak. Lepas tu suka pula dia mengambil tuan apa ni, bila kata nanti aku kata. Punya tu dia kata. Sebab tu tuan-tuan, bila dia dah berkawan-kawan dengan kumpulan wanita ni, dia belajar tentang keserasian, baca tentang apa ni, bila orang perempuan ni datang mengaji, belajar, dia nak melaksanakan tu. Suami pula tak jenis mengaji, tak boleh belajar. Itu yang berlaku clash tu. Kan? Tuan-tuan, dalam kursus tu katakanlah seorang isteri tu perlulah serasi seirah dengan suami dia di segi pakaian, itu akan mendatangkan tanggapan yang baik bila orang yang memandang. Nak tu tanggapan yang baik bila orang memandang tu. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan bila kita nak pergi keluar, katakanlah nak pergi menghadiri wali waktu mengurus kahwin, dan tuan-tuan kan, maka kadang-kadang isteri tidak siap pada suami dia. Padahal suami dia merancang nak pakai jubah aja. Tak dapat. Pakai begini lah supaya dia selaras dengan warna saya katanya. Tentang dia mesh kata dia. Betul. Bila sebab nanti orang ni pula bila pergi ke tempat rumah pemberi tu pula, orang tengok baju kontra jauh sangat. Masa makan tu pula orang kata dia suami, kau pasal rumah tangga je. Sampai satu tafsiran dia. Tapi kalau sama je. Kalau lah pemberi kahwin keluarga saya lah antaranya lah tuan kan. Ustaz, nanti tema kita tema biru, kita pakai biru. Bila kita sampai tak pakai biru, dia kata dia, kenapa tak pakai biru? Kata cakap dan buruk. Biru tak ada. Kadang-kadang bagi seorang isteri, dia takut apa orang cakap, sanggup dia pergi kedai tu, pergi biru tu. Takut apa orang cakap. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan dalam pada ini, kita kena ingat, di samping kita katakan apa yang orang akan cakap tentang diri kita, kita juga kena fikirkan apa yang Allah akan cakap kepada diri kita. Sebab itu tuan, untuk mendapatkan rumah tangga yang bahagia kita tuan, dia tak boleh mengharapkan orang semata-mata. Tak boleh bersandarkan kepada suami. Kalau tidak, nanti tuan kita akan salahkan suami kita. Abang yang menjadi punca. Suami dia pula jenis yang ego. Lelaki ni perlu ego. Kalau tak ego tuan susah. Lelaki ni dia perlu bijak untuk meletakkan keegoan dia tu. Sebab tu tuan, kalau kita tengok dalam TV tu, kalau ada kemalangan, saya ingat ada kemalangan maut yang pelajar kat Perak tu, yang satu kereta meninggal tu lah. Semoga Allah mencucuri semua anak-anak kita. Suami dia, tuan-tuan bila orang tanya, bagaimanakah Encik menghadapi? Itu sumber ketentuan Allah tadi. Kan? Tetapi kalau tanya kepada isteri dia, baru nak cakap dah nangis. Ada yang pensar. Tapi bagi suami dia tegak. Kan? Ini ketentuan Allah, saya redha. Ya? Saya ingat lagi tuan-tuan, masa tsunami dekat
Ini ke yang lelaki itu meninggal, anak dia habis tu. Dan dia jawab apa tuan? Sesungguhnya anak saya adalah hak Allah. Macam mana Allah nak ambil terpulang pada Allah? Allah nak tengok saya siapa ke tidak? Hebat tuan. Kan orang tu hebat. Tuan nanti Allah. Sebab itulah kita dalam hal keadaan ini tuan, mesti perkara akidah menjadi tunjang kehidupan kita menghadapi apa saja cabaran dan dugaan hidup kita ni. Tuan nanti Allah. Seterusnya tuan-tuan, perkara yang penting dalam rumah tangga ni tuan-tuan, untuk menjadikan rumah tangga kita bahagia adalah saling faham memahami. Tanpa mempersoalkan abang ni harapkan saya je faham abang, abang tak pernah nak fahamkan saya. Itu laku ketidakseimbangan. Sebab orang lelaki ni tuan-tuan, dia emosi dia tuan-tuan perlu dipahami. Suka dia ambil tahu, tetapi tuan-tuan ambil tahu sangat-sangat lelaki tak suka. Maknanya suami itu suka tengah hari misalnya, Assalamualaikum abang nak makan ke? Belum. Abang makan lah, jangan biarkan rumah kosong. Dia abang makan dia, habis. Dia tak suka 10 minit tanya lagi, abang nak makan? Awak kat mana? Apa abang buat? Itu tuan-tuan, berkata orang Musliman, lelaki itu dia loyo. Tuan-tuan. Tetapi perempuan suka macam tu. Tuan-tuan kan? Suka, perempuan suka macam tu. Sebab perempuan dan lelaki ni emosi dia berbeza. Tuan-tuan kan? Kata ahli psikologi, perempuan ni makhluk emosi. Maknanya tuan-tuan, dia akan kedepankan emosi dia dulu tuan-tuan. Lelaki tak tuan-tuan. Dia tuan-tuan berfikir dulu. Sebab tu tuan-tuan, bila terjadi sesuatu perkara kepada anak, tuan-tuan ya, lelaki ni tadi akan berdiri dengan ego. Tuan-tuan ya. Dan keegoan itu tuan-tuan berubah tengok persembahan emosi isteri dia ketika anak dia jatuh. Kalau nak isteri tu tenang ya, lelaki ni akan lebih tu. Abang, anak kita jatuh tuan. Habis pun berlaku. Kecederaan itu dalam keadaan yang minor, hanya patah tangan saja. Bila suami dengar cakap itu, dia rasa itu okey, awak uruskanlah, itu dia suka. Tapi kalau isteri dia tuan-tuan datang dengan persembahan dengan emosi itu, abang anak kita jatuh, tangan ni patah, cepat atas ni. Kan? Suami baru menggelabah. Mana suami, mana dia pinggang, spender kat mana nak pakai, orang tu. Tuan-tuan, mana tu? Dalam pada masa yang sama tuan-tuan dia fikir, duit aku ada berapa, hospital mana nak hantar, klinik mana nak hantar. Dia cepat tuan-tuan. Isteri nak cepat, abang cepat. Ialah cepat macam mana? Dia suka. Dia pernah ada dorongan-dorongan tuan-tuan. Itulah tip tu tuan-tuan. Saling tolong-menolong. Sebab itulah kata utama, seseorang itu tiada kesempurnaannya. Tetapi kehadirannya itu untuk kita, dia akan menyempurnakan kekurangan apa yang ada pada diri kita. Maksudnya dalam konteks keluarga suami isteri, apabila datang dan hadirnya seorang isteri, bahawa suaminya perlu sedar isterinya itu manusia, tiada kesempurnaan. Tetapi adanya yang dia dalam kehidupan seorang lelaki tadi akan menyempurnakan kekurangan yang ada pada suami tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tuan-tuan, kita perlu ada amalan-amalan yang menyuburkan hati untuk berkasih sayang. Tuan-tuan ya. Sebab tu tuan-tuan jangan tinggalkan 4 perkara dalam hidup kita. Yang pertama ni tuan-tuan ialah masjid. Bagi suami ni tuan-tuan, dan dia tak boleh tinggalkan dirinya daripada masjid. Dia kena datang ke masjid. Kerana segala-gala kemauan hati dalam mencorak kehidupan keluarga dan kehidupan diri dia, masyarakat, bernegara, ada di masjid. Tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan Nabi kata, kalau kamu nak tengok tanda-tanda orang yang mempunyai kekuatan iman itu, buktinya seorang lelaki yang berulang-alik daripada rumahnya ke masjid. Tuan-tuan kata, itu yang pertama. Lelaki khususnya suami jangan tinggalkan masjid. Jadi bila kata-kata ke masjid, maka isteri lah peranan. Abang tak nak ke surau masjid. Penatlah, pergilah surau. Nanti abang relax dekat surau. Saya masakkan lauk kesukaan abang, iaitu telur dadah berkicap. Betul? Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, kita jangan tinggalkan manusia.
Sebab itu tuan Adidah bila meletakkan kewujudannya itu di premis Masjid Tunku Mizan Jalaluddin Putrajaya, saya ya Allah bersyukur juga. Sebab itu dalam bulan 8 ni kita nak mulakan satu program kekeluargaan, namanya lah Santai-Santai Keluarga, iaitu pada hari Sabtu yang ketiga sebelum gaji masuk bagi pejabat awam dan juga pesara. Sebabnya nanti tuan-tuan, saya tuan-tuan harap tuan-tuan boleh war-warkan pada tarikh itu besok. Tuan-tuan datanglah, kita sediakan makanan. Tuan-tuan nak makan apa, makanlah, kan? Berdasarkan apa yang ada, makanan yang ada nanti. Maknanya kita akan jemput. Kalau tuan-tuan nak berniaga makan, datang pada kita beritahu. Katakanlah Puan Sri Tentegeng nak masak mi muntau katanya, kan? Jadi beritahu pada kami akan bayar sebahagian makanan itu kepada pembekal ni. Nanti pembekal itu akan jual kepada pengunjung dengan harga rahmah. Mana RM2 RM1 ke RM1 RM1. Tentang macam tu. Kita dalam masa sama kita nak menolong juga peniaga-peniaga kecil ni. Kadang-kadang peniaga kecil ni tuan-tuan, dia nak tambah pendapatan keluarganya bagi menampung keperluan sekarang ni yang sangat mencabar. Tuan-tuan, kan? Jadi datanglah besok. Jadi dalam majlis ilmu yang disusun ni lah tuan-tuan perlu datang. Pujuk suami itu datang. Sebab tu tuan-tuan, saya tengok bila baca-baca ilmu ni, orang perempuan rajin datang pun. Jadi dia banyak tu, semua dia nak buat. Tetapi tuan-tuan, bila dengar alam kaidah, kadang-kadang dia dengar tu tiba-tiba air mata mengalir tu. Sebab apa tuan-tuan? Ini yang aku impikan, tetapi tidak ada dalam rumah itu. Kerana suami tak macam mana yang digambarkan oleh penceramah ini. Kalaulah penceramah ini menjadi pasangan itu, itu akan dapat. Ada juga bagaimana? Betul tak ada? Betul? Betul? Iya, betul. Dia nak harapkan, dia tidaklah mengharapkan orang lain. Dia sebenarnya dia masih cintakan suami dia tu, tapi dia berharapkan suami dia. Macam mana nak menolongkan suami dia? Betul nanti ya. Jadi dengan ada majlis macam ni, dibimbing, diberi kekuatan, tuan-tuan, akan berusahalah dengan ilmu. Sebab tu tuan-tuan jangan tinggalkan majlis ini, kan? Maknanya perkhidmatan Nidah ni tuan-tuan, akan banyak majlis-majlis ilmu yang akan kita buat secara bersama majlis Tunku Mizan. Jadi saya difahamkan oleh Puan Sri nanti pada hari tersebut Sabtu tu, Puan cawangan Nidah ni akan buat program lepas asar, kan? Jadi semalam saya dah bincang dengan pegawai saya, kita akan ada bagikan peruntukan kewangan untuk program yang akan dilaksanakan oleh perkhidmatan Nidah. Walaupun tak banyak, tapi ada. Terutama kenapa nak buat pertandingan, macam mana nak menyimpulkan tuduh ke apa kan? Allah ada sudah kan? Ada yang nak nak mengubah temikai ke menjadi macam mana kita pertandingan tu. InsyaAllah sikit sebanyak Majlis Tunku Mizan akan membantu mendokong bersama-sama dalam pendekatan menyampaikan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, jangan kita tinggalkan Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Bacalah tuan-tuan. Walaupun ada setengah orang, ustaz, saya kadang-kadang tak nak baca. Kenapa tak nak baca pula? Saya baca tak macam ustaz. Ustaz baca, sekali baca dah habis satu juzuk. Saya ni baca merangkak-rangkak ustaz. Maka orang yang macam ni patut kita nasihatkan, puan, kita baca Quran, kita kena duduk, jangan merangkak-rangkak. Duduk, elok, baca perlahan. Kan? Jadi dalam membaca Al-Quran ini pula tuan-tuan kenakan kepada tadabbur dan tazakkur. Tuan-tuan kan? InsyaAllah pada bulan Ogos ini kami sinergi dengan Karangka akan menganjurkan program tadabbur Al-Quran. Tuan-tuan kan? Akan dibuat Majlis Tunku Mizan. Saya harap program itu jadilah tuan-tuan ya. Sebagaimana tahun yang lepas, jaga tuan-tuan dan puan semua dapat hadir bersama. Dan yang keempat tuan-tuan yang akhir sekali ialah apa yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita bagi mendatangkan kekuatan, menyuburkan kasih sayang dalam rumah tangga ini tuan-tuan ialah amalan berselawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan banyakkan selawat. Sebab itulah Syekh Ali Jumah baru ini datang ke Malaysia, dia kata dalam hidup kita ini kita perlukan pemandu dan mursyid untuk membawa kita rasa beriman kepada Allah dan mencintai Nabi.
Kalau kamu tidak dapat menemui orang-orang yang boleh memimpin kamu, maka perbanyakkanlah selawat kata dengan besar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, saya perasan semasa almarhumah mak saya mengembuskan apa yang terakhir, dia tuan-tuan, dia semayang dia tak menentu. Kadang-kadang maghrib dia buat 5 rakaat, kadang-kadang 1 rakaat, kadang 2 rakaat. Dia tuan-tuan, dia ada masalah apa tu saraf dia tuan-tuan ya. Tapi tuan-tuan yang mengagumkan saya, yang saya jadi apa ni tuan-tuan rasa seronok tu, dia tak pernah, tangan dia tak pernah lepas daripada tasbih dia. Yang amalan dia tuan-tuan ialah selawat dia. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Bila saya balik dia kata dia, mak ni sangat beza nak, mak ni nak menyusahkan kau ingat dia. Sedih dia tuan-tuan. Tapi tuan-tuan dia selawat dia, Allahumma salli ala Muhammad. Dia cerita dengan saya, mak ni kalau meninggal, dia adalah Allah bagi meninggal pada malam Jumaat. Dapat dia kan? Sebab saya cakap, kerana saya pun tak cuma bila bercakap dengan dia, kata macam ni mak, kalau mak berselawat-selawat, mak bertawassul dengan selawat ni, mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah meninggal. Dapat tu kan? Dalam Jumaat. Jadi bila meninggal malam Jumaat ni kan, rezeki dia lah, dia sembahyang dia sekampung, semungkin dia sembahyang dia juga. Ramai orang sembahyang dia, syukur tuan-tuan ya. Sebab tu tuan-tuan, saya boleh tengok tuan-tuan kan, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan itu. Di samping adanya kesedihan dan keimbaan yang terjadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya fikir sekarang itu yang dapat saya kongsikan. Sekali lagi saya rangkumkan tentang apa yang ingin saya kongsikan kepada tuan dan juga diri saya supaya diri saya bermanfaat. Yang pertama sekali tuan-tuan ialah penjagaan akidah kita dalam rumah tangga ini. Ya? Yang kedua tuan-tuan, kekeluargaan kita ni tuan-tuan adalah merupakan suatu urusan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, apa-apa yang terjadi kepada diri kita ni tuan-tuan, janganlah kita cepat berasa jauh hati dan mengajuk serta berputus asa jangan. Sebaliknya tuan-tuan, sentiasa kita bersyukur dan bersabar. Sebab kadang-kadang tuan-tuan yang terjadi itu nampak musibah di perkat awalnya, tetapi rahmat dan nikmat rupanya yang Allah nak bagi. Tuan-tuan, sebab itu saya selalu buat analogi tuan-tuan, gambaran kita tuan-tuan baru keluar daripada bengkel kereta kita. Kan kereta kita alhamdulillah tuan-tuan kancil 660. Kan kita tak nak jual kereta itu sebab kereta itulah pertama dulu masa kita kahwin, itulah kertanya pergi hantar isteri sebagai sayang dengan kereta itu. Tiba-tiba tuan-tuan kita nak cat baru kereta kita, keluar daripada bengkel, tiba-tiba tuan-tuan 4x4 langgar daripada belakang. Kan? Jadi kita pun keluar tuan-tuan memang marah semua. Tetapi tuan-tuan tiba-tiba daripada pelanggaran itulah, tak sebenarnya tuan-tuan kereta kita bertukar daripada kancil 660, kita diberi dan tuan-tuan kereta X50. Kerana orang yang melanggar itu rasa bersalah sangat, dia kata, "Pakcik, saya bertanggungjawab dan saya sedih, saya memang salah sebab tadi saya main handphone. Jadi sanilah pakcik, saya oleh kerana bengkel dah tak mahu membagi kereta pakcik, saya gantikan kereta pakcik ni. Kau nak bagi aku kereta apa? Pakcik ni kereta apa?" Memanglah kalau tengok iklan tu nak sangat X50, tapi aku tak mungkin beli. Saya bagi pakcik X50. Kau jangan melawak. Betul pakcik, jom kita pergi pergi Proton. Kata, maka dapat dia kata X50. Apa dia cakap dengan budak yang langgar tu? Sepatutnya kau dah langgar aku daripada tahun yang lepas lagi. Tuan-tuan kan? Hikmah tu. Tuan-tuan, hikmah tu. Baik, tuan-tuan, dan yang akhir sekali tuan-tuan, kasih sayang itu tuan-tuan, dia tak datang melayak subuh boleh tu pipit, tak datang memboleh subuh boleh tu bulan, tapi perlu diusahakan. Itulah yang dapat saya simpulkan. Minta ampun dan minta maaf kepada Puan Sri, kepada Profesor Datuk, Tuan Syuki atas penyampaian yang tak sempurna dan barangkali takut saya tak mencapai sasaran yang diharapkan. Dan minta maaf kepada tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan keberadaan kita sedikit sebanyak dalam majlis ilmu ini akan mencorak satu tanggapan yang baru, perspektif yang kita ke hadapan pintu syurga, dan kita bersama-sama dengan keluarga mengetuk pintu syurga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis melakukan sepenuh penghargaan. Terima kasih kepada penceramah kita yang berusaha Tuan Haji Nur Azamil
atas kesudian beliau memberi perkongsian ilmu tadi. Semoga apa yang telah disampaikan sebentar tadi dapat menambahkan ilmu dan dijadikan amalan dalam kehidupan seharian kita sebagai umat Islam dalam membentuk keluarga sakinah.